Ya katalah Jeb ya, okay, have ni lah kecil-kecil sebab dia masih bujang kan, masih sengsara. So ya Allah dia Makin sengsara. kesian dia jadi moderator, jadi kena raikan dia, santuni dia. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita berkumpul lagi pagi ni bersama dengan pakar kita untuk berbincang dengan topik yang kita bawakan minggu ni pasal hidup berjiran. Jadi kita ada Tok Abah juga hari ni. Tok Abah akan bagi pendapat atas soalan-soalan yang akan diajukan oleh panelis kita ni. Jadi untuk pembukaan ni kita terus bagi peluang untuk bertanya. Siapa yang nak bertanya dulu? Saya rasa lain tengah elok untuk saya tanya ni adalah ketua dia. Nampak tu. Teruskan. Teruskan je, betul. Okey kan? Sementara dia. Sementara dia. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Tok. Saya pantun dulu ya Tok ya. Oi, cantik. Pergi berlabuh ke negeri China. Sudah berlabuh di negeri China. Apa benda tu? Ada lagi. Engkau sangkut. Bukan takut, tak dapat lagi. Benda tu tak jumpa lagi. Tak ada beza pun. Dah berlabuh ke belum berlabuh. Terus tanya je lah. Terus tanya soalan je lah. Okey baik. Ni pasal konsep berjiran Datuk. Saya pernah terdengar ada satu perkataan mengatakan jiran ni adalah saudara yang paling rapat sekali. Kita harus berbuat baik dengan jiran. Kenapa jiran tu? Kenapa jiran? Sebenarnya apa yang orang tu kata ialah jiran yang terdekat lebih rapat daripada adik-beradik kita yang duduk jauh. Ya, jiran yang terdekat tu ialah kalau kita sakit pening ke kita kekurangan. Kalau zaman dulu ya tak ada garam, tak ada minyak, tak ada beras, dia ke jiran bukannya ke adik-beradik yang jauh. Betul lah. Yes. Dan yang cantik orang tu kata apa? Kalau Jeb, bila kau mati, mayat kau boleh guling sendiri ke dalam kubur. Tak payah berjiran, tak payah lagi jiran. Dan bukan main cantik tu, bukan main cantik tapi pedas. Ya, artinya jiranlah yang akan, kalau kita meninggal ke, kita sakit ke, jiran yang akan terus datang dulu, memberikan bantuan, memberikan sokongan, memberikan adik-adik kita yang mungkin ya kat negeri lain ke, jauh ke. Jadi jiran amat penting. Saya bagi soalan Tok ya. Okey, Mak. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Jack bagi soalan dah apa macam aduh. Soalan macam tu tanya Datuk. Adalah gelombang kasih sayang setiap hari. Baiklah jiran tu. Ya. Soalan saya, apakah cara yang terbaik untuk kita membina satu hubungan kejiranan dalam membentuk kesejahteraan dengan jiran itu? Wah, ini sudah 10 kali ganda lebih baik dari soalan Jeb. Wah, subhanallah. Ni bagus. Soalan Google tu. Tapi yang penting dia memang dah berlabuh kat negeri China ni. Bagus. Dah berlabuh dah. So, yalah, bagaimana ya kita nak bentuk kejiran yang terbaik. Pertamanya ya, bila Nabi berpesan kalau kita nak beli rumah, nak cari rumah, nak bina rumah, kena tengok siapa jiran kita. Betapa pentingnya jiran. Jadi kita akan, kalau dapat berjiran dengan orang baik-baik, kita akan dapat syafaat. Mudah-mudahan jiran kita yang baik di dunia jadi jiran kita yang terbaik juga di syurga nanti, insya-Allah. Amin. Jadi kalau nak jadi jiran yang terbaik, kita nak dapat jiran yang baik, berbaik dengan jiran, kita usaha doa kata tu untuk jadi jiran yang baik. Kalau kita jadi jiran baik, mudah-mudahan Allah akan datangkan kepada kita orang-orang yang baik menjadi jiran kita. Itu satulah ya, asasnya. Kita kena jadi baik dululah. Kita nak jiran baik tapi kita kita tak guna punya orang, tak kisah punya orang. Jadi kita berharap jiran kita pula baik kat kita, tak boleh jadi ya. Yang keduanya, sebabnya bila Nabi pesan doa kawan, doa jiran dalam diam. Yang kita selalu sebut, saya pun selalu sebut ni ya, Tok Abah selalu sebut, kalau kita doakan jiran dalam diam, malaikat aminkan doa kita. Jadi yang terbaik dalam diam seorang jiran, untuk kejiranan yang terbaik kita doakan jiran. Ya katalah Jeb ya, okay, have ni lah kecil-kecil sebab dia masih bujang kan, masih sengsara. So ya Allah, Makin sengsara.
Kesian dia jadi moderator, jadi kena raikan dia, santuni dia. Betul. Ya Allah, jiran tu have ni dia harapkan handsome. Ya Allah, kesian. Ya Allah, kesian. Sengsara tu. Dia masih tolong gembirakan dia. Dia nak cik seorang je kesiannya. Togel, kata orang togel ya. Tolonglah tumbuhkan jodoh yang terbaik ya Allah ya. Amin. Biar cantik, asalkan kaya, asalkan solehah. Dia cantik tak apa. Dia tak kisah kalau cantik pun. Itu package tu. Jadi kalau dia sedih, gembirakan. Kalau dia hutang, langsaikan. Kalau dia sakit, sembuhkan. Kalau dia sedih, kita minta doa yang komprehensif untuk jiran kita. Diaminkan malaikat. Tapi yang paling cantik, kita akan dapat. Ini kadang kita terlepas pandang. Ya, kita terlepas pandang tentang kejiranan. Sebab kita ni sibuk. Zaman sekarang kita sibuk sangat. Lupa nak doakan jiran. Padahal itu aset. Bagi kata Jeb, soalan pertama tadi, jiran tu lebih penting, bukan lebih penting, lebih rapat kepada kita berbanding adik-beradik kandung yang duduk jauh daripada kita. Okey, Tok, kita ni hidup dalam berjiran, Tok. Kiri kanan depan belakang ada berjiran. Jadi macam-macam PL lah, Tok. Right. Ada yang tu jiran-jiran yang suka motor, kadang-kadang esok bising. Lepas tu yang petang-petang kadang-kadang tu ada yang bakar sampah. Kadang tu yes. Anaknya menangis tengah-tengah malam tu. Allah. Orang tengah tidur. Jadi Tok, cara kita nak tegur ataupun benda tu berulang, tapi kita nak tegur tu macam mana, Tok? Tanpa menggurus hati jiran kita tu, Tok. Wow. Sebab kita dah duduk lama ni, Tok. Tok tahu apa, ingat satu doa yang dibaca oleh Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa pernah berdoa, dia kata, Ya Allah, Engkau datangkan kepada aku, ada orang yang menyokong aku, ada orang membenci aku, ada orang yang membantu aku, ada orang yang cuba nak bunuh aku. Sesungguhnya semua orang yang kau datangkan kepada aku ni aset kepadaku. Bila Tok Abah baca doa Nabi Allah Isa tu, kita pun ya Allah, hebatnya doa ini. Sebab semua orang yang Allah datangkan kepada kita ni adalah aset. Ya, orang yang baik akan memberikan kita kebaikan, ya, pengalaman yang indah. Orang yang tak baik akan memberikan kita sempadan, teladan ataupun peringatan. Orang yang berilmu akan bagi kita ilmu. Orang yang susah akan beri kita peluang untuk kita berbakti pada dia. Orang yang jahil, kalau jangan kita jahil, kita ada peluang-peluang untuk mendidik dia, berdakwah kat dia. Jadi semua orang ni yang Allah datangkan kat kita ni melengkapkan hidup kita. Soalan Falik kata, dia yang naik motor bising, ada anak kecil menangis. Apa kata? Orang yang minat motor itu kamu. Kamu yang paling minat motor. Apa kata yang menangis itu anak kamu, anak Falik sendiri. Apa kata hujang dia gaduh kadang sampai tengah. What if you pula yang bergaduh sampai jiran dengar? Jadi kadang-kadang kita kena ingat bahawa bila kita menghadapi satu perkara tu, kita kena bersyukur, ya Allah. Contoh ya, Tok Abah ni kadang mengkaunsul ribu-ribu kes ya. Ya Allah, kesiannya orang ni bergaduh bagaimana agak sampai nak bercerai berai, tapi aku syukur ya Allah. Aku syukur tak adalah gaduh sampai itu. Ya, aku tengok alamak kawan ni, sebelum kita bertindak untuk menasihati, naik motor macam dia seorang je ada motor ni tengah malam ni, apa cerita ni? Betul. Nasib baik aku jenis yang tidak ganggu gugat. Ya Allah, syukur ya Allah. Aku setakat ni, setakat yang aku sedar. Ada 2 ke 3 tu kan. Ah. Motor ada 2, ada 3, ada motor baru bising bunyi. FD. Dia ada 2-3 motor ya? Ada seorang tu moderator. Sengsara. Patut ke situ begini ya. Tapi jangan lupa tadi, doakan. Kadang kita Falik, kita komplain tentang jiran, terlupa nak doakan motor dia supaya senyap. Apa nak tung, tak ada. Senyap terus. Atas pokok. Atas bumbung. Itu exhaust. Doakan. Jangan lupa doakan. Okey, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan ni mungkin ramai kena dekat para isteri dekat rumah kot. Okey, berkaitan dengan biasalah bila isteri duduk dekat rumah ni, kebanyakannya isteri kan bila berjiran ni, diorang ni jadi sangat rapat. Jadi bila jiran-jiran dan sesama isteri ni, bila dia bertandang ke rumah masing-masing jiran-jiran ni, diorang ni bertandang macam setiap hari. Jadi bila bertandang setiap hari tu, maknanya ada je lah cerita. Aku tanyakanlah. Okey, jadi bila para wanita ni, isteri-isteri bila bertandang ke rumah orang lain, dia tak tahu waktu terhad dia bila dia nak balik. Sehingga kan
bila ada masalah dekat rumah, macam suami minta isteri tegur, tapi isteri tak tahu nak tegur cara macam mana dengan jiran-jiran sebab takut kecil hati. Sedangkan suami mestilah dia ada time bersama dengan isteri dekat rumah kan. Allah. Jadi kita tak tahu macam mana nak cakap sebab benda ni terjadi dekat kalangan orang-orang sekeliling yang bila duduk satu taman mesti ada 2-3 orang jiran yang setiap hari dia nak datang. Jadi kita tak tahu nak tegur cara macam mana. Kenakan tiket lah Jan, kenakan tiket. Apa je? Dah macam zoo Itu penting. Itu penting ya. Itu penting ya. Allah. Mungkin cadangan yang saya dapat hadiah daripada Jeb tadi, kita bubuh noti kataan waktu melawat waktu melawat. Macam orang sakit pula Bergambar boleh, kacang jangan bagi, kacang jangan bagi. Kacang jangan bagi. Monyet. Aduh. Macam mana nak tegur tu? Wow. Tanpa buat orang tu terasa hati. Wow. Ini Okey. selalu ada problem ada ni. Kita ada kalanya kita kena buat cara macam orang putih lah kan. Orang putih ni dia walaupun banyak yang kita tak boleh ikut, tapi ada juga tindak tanduk mereka yang boleh kita ikut. Especially soalan ijab tadi sangat sesuai. Kita ambil ketegasan orang putih. Misalnya kata jiran ni datang, macam mana nak didik dia, nak didik orang ni dengan cara yang halus supaya dia okey. Orang datang, kita layan, bagi minum, bagi kek yang terbaik, bagi kacang yang sedap, kacang rebus, kacang apa, kita bagi dia. Dan lepas tu minta maaf kak ya, kakak minum dulu kak ya, sebab saya ada 2-3 perkara nak buat ni tak. Ni saya kena. So every time kita layan sebaik mungkin. Bagi minum yang kau-kau, ya, bagi kuih yang bagus ya. Kalau musyangking keluar. Tapi duduk aja ya, sebab saya minta maaf kak ya, sebab ni urgency ni ada. So every time datang je kita layan dia kejap 5 minit, 10 minit, lepas tu kita buat kerja. Minta izin buat kerja. Jadi orang ni akan perasan, tapi dia layan aku baik, musyangking keluar, air keluar. Jadi kalau kita buat masam muka ataupun getaran yang negatif, orang perempuan sangat sensitif. Orang perempuan ni dia punya gerak batin, intuition dia sangat kuat. Jadi kita buat cara yang sangat sopan, kita ambil jalan tengah, kita layan sebaik mungkin, sebab seorang tetamu datang ke rumah kita, sabda Nabi, akan membawa 1000 rahmat. Dan kalau kita layan dengan baik, dan kalau dia balik dari rumah kita, 1000 kampunan akan turun, ya, artinya dosa-dosa kita akan balik oleh kita minta tamu. Itu betul, itu hadis. Dan Ali pernah menangis satu hari. Orang tanya, Ali kenapa kau menangis ni? Aku menangis sebab dah 3 hari rumah aku orang tak datang. Dah 3 hari. Jadi Ali suka orang datang tiap-tiap hari rumah dia. Tapi itulah bersopan lah, berdisiplin lah. Kalau datang pun 10 minit, bukannya tiap-tiap datang hari, datang waktu kita nak buat kerja pun sampai tergugat. Kalau tiada 10 minit, apa salahnya? Tiap hari dia datang, tapi 10 minit. Okey Tok, saya bukan apa satu je. Saya pernah terdengar lah ada orang yang share dengan saya kan dalam hidup berjiran ni Tok Abah. Kita bila hidup berjiran, kalau contoh kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan cemburu ke jiran sebelah, kita jatuh dosa dia kata Tok. Maksudnya contoh hari ni kita beli kereta baru, jiran sebelah tengok dia jealous. Betul ke Tok? Saya terdengar lah orang cakap. Ini begini ya, jangan rumah dia. Tiba-tiba lain sampai terus begitu je masuknya ya. Lain sampai elok pula ya dia kata. Bagus, ni dah sampai. So, yalah, kadang-kadang itu ada benarnya, cuma dia punya konteks tu kena difahami. Artinya kita jangan membuat sesuatu perkara sampai jiran atau keluarga jiran terasa hati ataupun terasa teringin benda yang mereka tak mampu. Contoh tadilah, ya, seorang ulama pesan kat kita, katalah beli durian tu yang katalah yang agak mahal, yang musim baru nak start jadi mahal. Ya, kita bawa pula waktu siang, anak-anak ni terbaru, anak nampak banyak durian, dan awak pula yang mewah, yang mampu beli durian, langsung tak hulu pun jiran kanan kiri, itu berdosa. Ya, artinya kita bukanlah menayang, tapi membawa sesuatu perkara yang menyebabkan jiran-jiran kita teringin dan mereka tak mampu. Itu takut-takut jatuh berdosa. Itu sebabnya Nabi pernah bersabda, ini cantik ya, cantik. Kalau kamu masak sup, lebihkan airnya, lebihkan kuahnya, sebab setiap jiran yang terbau sup itu ada hak atas sup itu. Terus banyak orang dulu kalau buat bubur, orang bubur ke bubur durian ke, memang semua dapat. Jiran semua akan dapat sepiring, semangkuk yang dapat. Sebab dia faham. Sebab jiran yang terbau. Tu sebabnya kalau Jeb goreng ikan kering ya, satu kampung dapat terbau, bayangkan berapa kilo kau kena bagi kat semua orang. Iyalah.
Risiko ikan kering kat situ Itu dia. Itu sebenarnya. Tapi kalau nak beli kereta atau rumah kita rumah besar itu kalau jiran terasa itu tak dapat di luar kita punya kuasa lah kan. Kita beli Ya, kereta. Yalah. Janganlah. Dia, Ni, Ha. kau jangan beli kereta yang jenis berbau. asap dia bau kau. Bagus idea itu bagus. Ya sekali-sekali line elok.